العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kitab Penawar bagi Hati, muka surat 64. Surat 64 baris ke-9 daripada atas. Surat 64 baris ke-9 daripada atas. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Dan apabila sempurna syarat taubah dan rukun taubah itu, nescaya sah ia taubah dan tak dapat tiada daripada diterima akan dia akan taubah, yakni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa kau tak dapat tiada daripada diterima akan dia akan taubah oleh Allah? Kerana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa huwal ladzi yaqbalu taubata an ibadih. Artinya, dan Allah Ta'ala jua yang menerima ia akan taubah daripada hambanya, yakni daripada segala hambanya. Dan apabila sempurna syarat taubah dan rukun taubah itu, jawabnya nescaya sah ia taubah dan tak dapat tiada daripada diterima akan dia akan taubah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi taubah ni diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala atas jalan yakin. Yakin utuh Allah Ta'ala akan terima taubah apabila sempurna segala syarat taubah dan segala rukun taubah. Ini satu pandangan. Kemudian pandangan yang kedua di bawah tu, diterima taubah dengan zon jua, bukan dengan yakin, iaitu tak dapat tiada diterima taubah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dua pandangan. Apabila sempurna syarat taubah dan rukun taubah, nescaya sah ia taubah dan tak dapat tiada daripada diterima akan dia oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yakin, pasti. Satu pandangan. Kemudian di bawah tu didatangkan pandangan yang kedua, bahawasanya diterima taubah itu dengan zon jua, bukan dengan tak dapat tiada, yakni dengan yakin. Ini dua pandangan. Apabila sempurna syarat taubah dan rukun taubah, nescaya sah ia dan tiada dan tak dapat tiada daripada diterima akan dia akan taubah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi setengah daripada syarat taubah yang dinyatakan terdahulunya, ketiadaan sampai ruh kepada halkum, dan ketiadaan naik matahari daripada sebelah barat. Itu di antara syarat untuk sah taubah.
apabila nyawa sudah sampai batang halkum, ketika tersebut sudah nampak gambaran tempat yang akan dipergi, tempat yang buruk yang akan dipergi, maka bertaubat. Sama sekali taubat tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga apabila matahari naik sebelah barat, sebelah jatuh, kemudian sampai tengah langit, akan kembali balik ke sebelah barat dan akan kembali matahari keluar daripada sebelah timur. Tetapi apabila matahari naik sebelah barat, maka pintu taubah telah ditutup. Jadi setengah ada syarat taubahnya, ketiadaan sampai roh kepada halkum dan ketiadaan naik matahari daripada sebelah barat. Dan sempurna rukun taubah. Rukun taubah yang bicara terdahulunya, rukun asas taubah ada 3. Menyesal, kemudian meninggalkan maksiat yang ditaubatkan. Yang ketiga, azam bulat di hati tidak akan mengulangi kembali dosa yang sama di masa akan datang. Itu 3 rukun taubah. Dosa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak berkait dengan tinggal kefarduan dan tidak berkait dengan anak Adam. 3 rukun taubah. Mana contohnya dosa dengan Allah yang tidak berkait dengan tinggal kefarduan? Dosa pegangan yang salah, itu dosa dengan Allah semata-mata. Dosa berjudi, minum arak, itu dosa dengan Allah. Dosa riya, dosa ujub, dosa takabur, itu dosa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. 3 rukun taubah. Kemudian dosa dengan Allah berkait dengan tinggal kefarduan. Dia tambah satu lagi rukun taubah yang keempat, iaitu qadakkan, tunaikan kembali dosa kerana meninggalkan kefarduan. Tinggal semayang, tinggal puasa, zakat tidak dibayar, contohnya lah, kafarah tidak ditunaikan. Itu dosa dengan Allah berkait dengan tinggal kefarduan, maka rukun taubah yang keempat wajib ditunaikan kembali. Kemudian dosa dengan anak Adam. Yang dosa dengan Adam kita bicara panjang, walaupun dalam kitab penawar bagi hatinya hanya datangkan satu contoh sahaja. Dosa nak Adam dalam bab harta, dosa nak Adam dalam bab agama, dalam bab diri, dalam bab harta, dalam bab maruah, dalam bab kehormatan. Itu 5 bahagian dosa dengan anak Adam. Bila dosa tu dengan Adam, rukun taubah yang keempat, kena hadap balik dengan anak Adam yang ada dosa dengan anak Adam tadi. Kena minta maaf, kena ni kalau berkait dengan harta kena bayar, kena kembalikan balik, kena ganti balik, ataupun minta halal. Itu rukun taubah yang keempat. Jadi apabila sempurna syarat dan sempurna lengkap rukun taubah, jawabnya nescaya sah ia taubah. Ada ni dia sama dengan contoh sembahyang, contoh puasa, cukup syarat, cukup rukun, sah lah. Cukup syarat, cukup rukun, sah. Sah satu-satu ibadah. Satu-satu ibadah ada syarat, ada rukun. Syarat rukun itulah kembali kepada ilmu. Tambahan pula berkaitan dengan taubah ini, kalau kata sembahyang syarat rukun, itu yang kita nak kena tahu. Taubah ni syarat kena tahu, rukun kena tahu. Nak taubah daripada apa? Daripada dosa. Dosa apa? Apa dosa yang telah dilakukan? Kembali kepada ilmu. Kemudian daripada dosa nak kembali kepada ta'ah. Apa ta'ah dia? Sebab dalam agama ni, ketaatan agama
dosa dalam agama ada dalam perkara akidah, ada dalam perkara ketaatan zahir, ada dalam berkait dengan ketaatan batin. Jadi apakah dia ketaatan hak akidah, syariat zahir, syariat batin, balik pada ilmu? Apa dia dosa akidah, apa dia dosa hak syariat zahir, apakah dosa syariat batin, balik kepada ilmu. Kena dosa pahala molek, kemudian bertaubah dengan Allah dengan menyempurnakan syarat taubah dan menyempurnakan rukun taubah. Sebab tu saya sebut berulang kali, syarat untuk taubah, syarat utamanya adalah ilmu. Tapi dalam kitab dah sebut syarat taubahnya ilmu. Sebab bukan syarat taubah sahaja, ilmu. Semua ketaatan kita kepada Allah syaratnya ilmu, bukan hanya taubah. Nak khauf takut akan Allah kembali pada ilmu, nak zuhud kembali pada ilmu, nak syukur kembali pada ilmu, nak ikhlas kembali pada ilmu. Ni kalau kita bicara berkaitan dengan ibadah batin, ibadah hati tasawuf. Amal zahir pun kembali kepada ilmu. Amal yang paling besar iman akidah kembali kepada ilmu. Itu syarat ditetap dah. Sebab tu dalam kitab Minhajul Abidin, ilmu akabah yang pertama, taubah akabah yang kedua. Tapi ilmu tidak ada taubah. Sebab itulah saya sebut berulang kali, nak nasihat orang, nasihat dengan nasihat yang sebenar. Jangan nasihat yang salah, tunjuk jalan yang salah. Kita nasihat yang sebenar, tunjuk jalan yang sebenar, yang mengikuti itu kita akan dapat pahala. Ad-dalu alal khairi kafaili. Orang yang menunjukkan atas kebaikan seperti ia mengerjakan kebaikan tersebut, boleh pahala yang sama. Kita nasihat, kita tunjuk jalan yang sebenar, dituruti, kita akan dapat pahala yang sama. Sebaliknya, kalau nasihat tunjuk jalan yang salah, wadalu ala syarri kafaili. Orang yang menunjukkan atas kejahatan seperti ia mengerjakan kejahatan tersebut. Nak nasihat, nak tunjuk jalan, kita tu kena molek jalan agama tu macam mana. Ilmu dan amal. Apa dia ilmunya? Fardu ain, tauhid, fiqh dan tasawuf. Itu dia jalan. Itu nasihat, itulah jalan yang sebenar. Jadi orang ni dia nak kembali kepada agama, dia cari orang yang lama dah duduk masjid. Orang lama duduk masjid, orang yang sentiasa bagi nasihat kepada dia. Duduk nasihat, terbuka hati dia. Dia akan minta nasihat, minta panduan jalan kepada orang yang nasihat dia. Saya nak bertaubah ni, macam mana? Oh, kena bangun malam, menangis minta ampun dengan Allah. Menangis minta ampun dengan Allah daripada apa? Daripada dosa. Apa dosanya? Dosa kerana duduk tak semayang, itu satu dosa yang besar. Tak semayang, akidah dahulunya macam mana? Ilmu fardhu dahulunya macam mana? Oh, akidah pun dah ke mana? Fardhu ain pun dah ke mana? Itu dosa yang besar juga. Tambahan kalau hak dosa akidah. Bangun malam nak menangis minta ampun macam mana tanpa ilmu? Belajar molek. Kena akidah yang sebenar, akidah yang terpesong. Kalau masih jahil, berpegang akidah yang terpesong, bertaubah dengan Allah. Bangunlah malam nak menangis. Memang kena menangis sangatlah kalau berpegang dengan akidah yang terpesong. Orang yang tak pernah belajar, kemudian baru mari keinsafan. Orang yang duduk majlis surga pun tak kena cara belajar, pun berpegang dengan akidah yang terpesong, sama telah orang yang tak pernah belajar. Orang yang tak pernah belajar, orang duduk majlis surga, duduk belajar dah tu pun, kemudian bertahun-tahun duduk di majlis surau, bertahun-tahun tak pernah lari daripada kuliah maghrib.
Maghrib sampai ke Isyak memang jadual kehidupan dia dah di masjid. Jadual kehidupan Maghrib dengan Isyak masjid lah. Kuliah Maghrib tak pernah lagi. Bertahun-tahun belajar, kemudian ilmu fadha'in tauhid, baru jumpa ilmu fadha'in tauhid. Bertahun-tahun tu masih lagi berpegang dengan akidah yang terpesong, dengan kejahilan ilmu fadha'in bab tauhid. Hak belum mari masjid tu sama telah lah tu. Hak mai masjid dah ni sebelum tu memang akidah dia tak tahu. Lepas mai masjid cerita bab tauhid, cerita bab akidah secara ceramah begitu saja. Cerita kita ni wajib berpegang dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Akidah Ahlussunnah wal Jamaah tu nama popular. Tapi apa dia akidah Ahlussunnah wal Jamaah? Tidak dipelajari. Ini cerita di masjid dah sama telah kalau baru mai keinsafan, baru nak baru nak berjinak dengan majlis ilmu, sama telah lah. Kalau dahulu memang dalam keadaan jahil, memang kau dalam keadaan jahil dalam bab akidah, tak ada hak lepas. Sebab kita bab akidah ni beriman dengan perkara yang gaib. Satu. Kemudian iman akidah ni masing-masing. Kalau hak amalan semayang ni boleh kau tengok orang buat, tapi tak jadi tengok orang buat, tapi nampak juga rupa orang buat. Ada ni. Kalau semayang baca Fatihah, dengar semua tu imam baca sedap. Ada ni, dengar tu imam baca sedap. Dengar dalam dalam FB ke apa ke, hok kori-kori baca sedap tu pun dengar, tak belajar betul, tak akan betul pun bacaan Fatihahnya, tapi nampaklah orang semayang, dengarlah orang baca Fatihah, tapi kena berguru, bukan tengok orang semayang saja, bukan dengar orang baca Quran saja, kena berguru, tapi tu nampak dengar juga. Lepas tu akidah iman, akidah iman hati masing-masing. Lepas tu kita nak tiru akidah iman siapa? Dengan kejahilan pasti akan berpegang akidah yang terpesong. Hanya mula-mula ni nak bertaubat. Kembali kepada ilmu. Comel hak slogan sekolah, ilmu, iman, amal. Sekolah mana? Dia panggil apa? Slogan dah. Ditulis di dinding sekolah tu lah. Di dinding sekolah, ilmu, iman, amal. Gitu lah. Betul tu. Yang pertama ilmu. Bila berilmu, beriman, berakidah dengan akidah yang sebenar, fardu ain tauhid. Beramal zahir dan batin, fardu ain fiqh dan tasawuf. Tu. Tapi nak beriman, ilmu. Nak beramal, ilmu. Wal amalu tabi'uh, Nabi kata, dan bermula amal ialah mengikut ilmu. Ilmu, iman, amal. Jadi nak kembali pada agama, nak bertaubat, nasihat tunjuk jalannya ilmu. Nasihat molek, tunjuk jalan molek, orang ikut jalan yang kita tunjuk tu selama-lama dapat pahala. Orang yang tunjuk jalan tu selama-lama dapat pahala. Tapi kalau nasihat tunjuk jalan yang salah go, selama-lama berdosa. Ya, orang ni kadang-kadang dia cepat-cepat. Dia rasa sebenar, dia pun camping lah, apa panggil camping. Camping kawan-kawan contohnya. Bawa keluarga, lepas tu camping kawan-kawan. Nyata kemudian salah. Keluarga turutlah. Dianya tinggal salah tu. Hak kawan-kawan di camping tu, hak ikut dia dah, tak mau tinggal dah hak salah tu. Garu kepala lah dianya. Sebab apa? Dia yang camping, dia yang ajak. Betul macam mana? Bertaubat dengan Allah. Betul macam mana dia masih mengekali jalan salah? Kita sudah nasihat dia. Dah kita yang camping, yang ajak dia, berdosa lah.
Tapi masa kempen, masa ajak tu memanglah dia ta'assub itu yang sebenar. Nyata salah kemudian jumpa hak baru pula, bawa keluarga, kempen pula kawan-kawan, ta'assub pula sekali lagi, salah pula. Ada ni. Lepas tu tinggal balik, jumpa pula hak baru. Akhirnya anak bini pun ya kedok ni. Berapa kali dah nak ikut tukar ni. Ada ni. Ada ni. Sebab apa? Sebab dia tak pandai nak nilai, sebab jahil. Jadi dia jahil, dia beranggapan satu-satu yang diikuti itu sebenar. Ta'assub pula, tak mau dengar nasihat orang pula masa tu. Nyata kemudian salah. Jumpa baru pula, orang nasihat pula, jangan ta'assub. Hak dulu kamu ta'assub dah. Dah. Hak dulu memang salah. Hak ni memang tak salah dah. Ta'assub pula, dah. Ni memang tak salah dah. Salah pula kemudian. Ni. Bawa keluarga, jalan yang tak betul, banyak dosa. Kempen ajak kawan pula, banyak dosa tu. Jalan agama mudah je. Tak ada lekok-lekoknya. Yang pertama, belajar fardu ain, tauhid, fiqh, tasawuf. Berpegang dengan akidah ahli-sunnah wal jamaah, semayang dengan ilmu, baca Quran dengan ilmu, bicara bab ni qataatan batin, kita tasawuf fardu ain. Tu je fardu ainnya, payah apa? Ni digi lopak-lopak cari hak maqam tinggi lah, macam-macam lah. Hak gopoh dia panggil istijal. Dan kitab Minhajul Abidin, istijal sifat kecelaan. Dan istijal gopoh ni lah peluang besar syaitan menipu daya anak Adam. Apa payah jalan agama? Fardu ain tauhid, fardu ain fiqh, fardu ain tasawuf. Kita nak belajar fardu ain tauhid, cari guru yang berguru yang mahir. Lepas tu kita nak belajar fardu ain fiqh, tak payah pun bab taharah, bab semayang je. Nanti nak masuk Ramadan, bab puasa. Fardu ain haji bagi mereka yang boleh pergi Mekah. Fardu ain dalam bab zakat yang berkenaan sahaja. Orang berniaga, fardu ain dia belajar bab zakat perniagaan. Orang ternak, fardu ain dia belajar zakat ternakan. Kita ni berniaga pun tidak, ternak pun tidak, pertanian pun tidak, bukan fardu ain kita belajar bab zakat. Dan fardu ainnya apa? Taharah, semayang. Itu agama. Tapi hak jenis bawa jalan hak salah-salah ni, dia ada ikut panduan ni, tak ada ikut panduan. Nasihat molek, bawa keluarga molek, tunjuk jalan kepada orang yang minta nasihat molek, biar kita jelas jalan yang sebenarnya macam mana. Islam, iman dan ihsan. Jadi orang nak bertaubat minta nasihat, ilmu, belajar fardu ain tauhid, fiqh, tasawuf. Kalau yang minta nasihat tu kita boleh bimbing, boleh kita bawa, kita bimbing, kita bawa dia. Lepas tu dia belajar, mula-mula dia dengar memang tak masuk. Belajar fardu ain tauhid pening kepala. Belajar fardu ain fiqh tak faham. Belajar fardu ain tasawuf, Allah lah tingginya dia kata tasawuf. Bukan tasawuf tinggi. Fardu ain tauhid pun dia kata tinggi juga. Ada nak kata apa? Lepas tu yang bagi nasihat tu jalan ni, yang bawa ni lah bagi panduan pula. Sebab orang mengajar ni mengajar umum. Orang mengajar ni kelas umum. Orang hak baru-baru masuk belum tentu dia dapat mengikuti. Baik ni kelas umum, bukan ada kata darjah hak tinggi, darjah hak pertengahan, darjah hak ibtidai, hak baru nak bertaubat tu. Bukan, hak ni kelas umum, semuanya masuk kelas yang sama. Jadi apabila pembicaraan ilmu tu hak tak biasa belajar, dia dengar memang tak masuk, menangis, tak faham, menangis. Kita tak apalah, sama kita ni orang Terengganu, bahasa tu kita boleh faham lalu dah. Tapi belum tentu ni orang Terengganu kita ni. Orang Terengganu belaka?
Belum tentu. Tapi kita kata orang Terengganu mudahlah. Tapi kalau kena pula bukan orang Terengganu, perkataan-perkataan pula tidak difahami. Maknanya kalau kita yang tunjuk jalan, dia turut kita, kita pandu. Kita pandu. Balik dia belajar, kita tanya dia. Setakat mana dia faham? Oh, tak faham. Pada ni. Kita yang kena fahamkan, reka-reka supaya dia tidak putus asa. Ni. Sebab dalam kitab Minhaj, akabah ilmu ni akabah yang sangat kaut, akabah yang sangat payah, sangat sukar, kata Imam Ghazali. Ramai orang akan berpaling daripada majlis ilmu. Fadalla, kata Imam Ghazali, sesat orang ni. Kuliah agama dia lari, sesat lalu dah Imam Ghazali tahu. Sesat akidah, sesat ibadah tak betul, sesat hati riak wujud takabur, sesatlah tu. Dan ramai maksud kata yang berpaling daripada ilmu. Maknanya kita tolong bawa. Bayangkan kalau diterus dengan belajar jalan sebenar, kita yang nasihat kita tunjuk ni boleh pahala yang berpanjangan. Sebab apa? Sebab diterus belajar beramal, kitalah yang adalu al khairi kafailih, Nabi kata, yang tunjuk atas kebaikan seperti dia lah melakukan kebaikan. Jadi selama kawan tu duduk jalan sebenar, kebaikan, yang tunjuk jalan sebenar tadi dapat pahala kebaikan. Jadi nak bertaubat, tunjuk jalan molek. Kena kenal dosa pahala, kenal agama, faham bab-bab asas agama, banyak kesalahan yang dilakukan, lengkapkan syarat taubah, lengkapkan rukun taubah, nescaya sah ia taubah dan tak dapat tiada daripada diterima akan taubah oleh Allah. Pasti Tuhan terima. Ini kerana janji Allah Subhanahu wa taala, kerana firman Allah taala, kerana janji Allah dalam firman-Nya, wa huwal ladzi yaqbalu taubata an ibadihi. Artinya, dan Allah taala jua yang menerima ia akan taubah daripada hamba-Nya. Allah terima taubah daripada hamba. Wa huwal ladzi yaqbalu taubatan ibadihi wa ya'fu anis sayyi'at, yang akan memaafkan daripada segala kejahatan. Allah Ta'ala yang menerima taubat, yang Allah akan memaafkan daripada segala kejahatan. Jadi janji Al-Quran ni, maka tak dapat tidak Tuhan akan terima. Sebab innallaha la yukhliful mi'ad, sesungguhnya Allah Ta'ala tidak menyalahi janji. Maka apabila sempurna syarat rukun taubah, sah taubah, pasti Tuhan terima. Ini satu pandangan. Kenapa kata pasti Tuhan terima? Kerana janji Al-Quran. Kerana janji Al-Quran. Terima tak terima dari segi hukum akalnya harus je. Hukum akal harus. Allah terima, Allah tak terima, akal boleh terima belaka. Itu dari segi hukum akal. Tapi kalau kita balik kepada janji Al-Quran, balik pada hukum syarak, yang Allah Ta'ala janji mustahil, Allah Ta'ala mungkin, tepat balik pada situ, tak dapat tiada, Allah Ta'ala akan terima taubat. Kan itu janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari segi hukum akal hak asal, akal boleh terima. Allah nak terima taubat, Allah tak mau terima taubat, harus pada akal. Pada ni harus pada akal. Tapi bila kita tilik kepada janjian Al-Quran, balik pada hukum akal aridi tu ngaji saya mendalami, balik pada hukum syarak, pasti Allah Ta'ala akan menerima taubah. Kerana itu janji Allah Subhanahu wa Ta'ala apabila sempurna segala syarat dan sempurna segala rukun taubah. Ada ni. Bahkan tanpa bertaubah pun,
harus Allah mengampuni walaupun tanpa bertaubat. Harus Allah mengampuni. Yang mustahil Allah mengampuni hanyalah dosa mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Dosa mensyirikkan Allah tanpa bertaubat mustahil diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Mustahil akal, mustahil syarak. Mustahil. Kalau tidak bertaubat, mensyirikkan Allah, bertaubat dengan mengucap 2 kalimah syahadah, Allah Ta'ala terima juga taubahnya. Tapi tanpa bertaubat, mustahil akal, mustahil syarak, Allah mengampuni. Adapun dosa-dosa besar yang lain, dosa-dosa besar yang lain, bunuh orang sekalipun, dosa-dosa besar yang lain, harus akal, harus syarak, Allah mengampuni walaupun tanpa bertaubat. Ada. Walaupun tanpa bertaubat, Allah mengampuni bagi sesiapa yang Allah kehendak. Kemudian apabila bertaubat, sempurna syarat taubat, sempurna rukun taubat. Kalau balik pada hukum akal, harus Allah mengampuni, harus Allah tidak mengampuni. Tapi kalau tilik kepada janjian Al-Quran, tak dapat tiada daripada diterima akan datang taubat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bermula doa dengan menerima taubat seperti Allahumma taqabbal taubati. Artinya, hei Allah, terima olehmu akan taubatku. Kalaulah tak dapat tiada Allah Ta'ala menerima taubat, kenapa kita berdoa kepada Allah supaya Allah terima taubat? Tak ada doa dah. Sekarang apabila sempurna syarat taubat, sempurna rukun taubat, tak dapat tiada, pasti Allah Ta'ala menerima taubat. Tapi kenapa kita dalam berdoa, doa dengan menerima taubat, doa dengan permohonan supaya Allah terima taubat? Kenapa berdoa? Supaya Allah Ta'ala terima taubat. Contohnya, Allahumma taqabbal taubati. Artinya, hei Allah, terima olehmu akan taubatku. Tak payah minta dah. Kan kita sentiasa mohon Allah terima taubat. Apabila sempurna syarat taubat, apabila sempurna rukun taubat, sah taubat, tak dapat tiada, pasti Allah Ta'ala terima taubat. Kenapa kita masih lagi mohon kepada Allah supaya Allah terima taubat kita? Kerana adalah bermula doa dengan menerima taubat, tu mubtada, adalah tu khabar, adalah ia doa dengan menerima taubat kerana ketiadaan diyakinkan akan cukup syarat taubat itu. Ada ni. Sama juga dengan amal-amal yang lain. Kita semayang, kita puasa, kita baca Quran dengan ilmu belaka dah. Tapi kita sentiasa berdoa kepada Allah supaya Allah terima amal kita. Bila kita semayang, puasa, syarat rukun sempurna, sah lah, Tuhan terima lah. Baca Quran dengan ilmu, Tuhan terima lah. Tapi kenapa kita mohon lagi kepada Allah supaya Allah terima amal kita? Kerana sama, kerana diyakinkan akan cukup segala syarat taubah itu. Kita buat dengan ilmu dah, ibadah kita dengan ilmu dah. Yakin ke kita buat ibadah tu cukup, sempurna, lengkap syarat rukun? Ada ni. Yakin? Sekatu perkatu. Memanglah kita buat tu dengan ilmu. Makna di hati kita kok yang kita buat tu bertepatanlah dengan hukum.
Tapi yakin ke? Ada ni. Dalam ibadah kita ni kena sempurna zahir dan batin. Sembahyang hak syarat rukun zahir kena sempurna, hak batin kena sempurna. Baca Quran contohnya, hak zahir hukum hakam Quran kena sempurna. Tapi bukan hanya hukum hakam hak zahir je. Bab ilmu tajwid ke apa, hak tu memanglah wajib kena belajar. Baca biar kena betul. Hak tu hak zahir. Hak hati macam mana? 100% keikhlas. Pada ni tak ada riak, tak ada ujub, tak ada takabur, tak ada hasad. Tapi kita harap sangat-sangat Allah Ta'ala terima, dan kita sentiasa memohon moga-moga Allah Ta'ala terima sekian amal kita. Tapi kita nak mohon pun kita sudah melengkapkan syarat-syarat dia, kita sudah lengkapkan. Barulah kita mohon Allah supaya dia terima. Sebab apa? Kita mohon Allah Ta'ala supaya terima. Sebab kita tak yakin kita buat dengan sempurna, tapi kita buat tu dengan ilmu dah. Tapi kalau buat tanpa ilmu, ya Allah terima, ya Allah, tu tak ada jalan gitu. Sebab kita nak mohon kepada Allah, kena buat molek dulu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Akan dikau ya Allah kami akan dikau jua ya Allah kami mengabdikan diri. Mengabdikan diri dengan ilmu. Barulah wa iyyaka nasta'in, dan akan dikau jua kami memohon. Mohon kepada Allah, mengabdikan diri kepada Allah dengan ilmu, mohon kepada Allah pula. Tapi kalau buat tanpa ilmu, ya Allah terimalah amal kami, ya Allah kami buat ni memanglah kami buat dengan jahil, tapi salah pun kerana kami jahil, belajarnya tidak. Mohon Allah Ta'ala terima, tu tak ada jalan waktu. Mana? Sempurnakan rukun syarat taubah, sempurnakan rukun taubah, mohon kepada Allah supaya Allah Ta'ala terima taubah. Kenapa lagi mohon kepada Allah? Supaya Allah Ta'ala terima taubah. Kerana ketiadaan diyakinkan akan cukup syarat, segala syarat taubah itu. Tapi kita zon di hati kita Allah Ta'ala terima taubah kita, terima amal kita. Zon di hati, kuat jangkaan di hati, Allah Ta'ala terima. Ada ni. Tapi di sisi Allah sempurna syarat, sempurna rukun, pasti Allah Ta'ala terima. Tapi sebelah kita ni betul ke sempurna rukun taubah? InsyaAllah lah dengan ilmu. Rukun taubah insya-Allah dengan ilmu. Tapi tidak diyakini, mohon kepada Allah, mengharap akan keampunan daripada Allah. Mohon dan mengharap. Tapi nak mohon, nak mengharap ni buat kena comel. Kalau mohon dan mengharap, mengharap tanpa buat jalan yang betul, itu bukan panggil mengharap, rajak. Itu dia panggil umniyah, angan-angan kosong dicela pada isyarat. Rajak, harap-harap ni buat comel. Patut harap sangat-sangat diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi buat tanpa ilmu, harap Tuhan terima, umniyah, angan-angan kosong yang dicela pula pada syarak. Tapi zon di hati Allah Ta'ala terima. Allah Ta'ala berfirman di kursi, ana inda zanni abdi bi. Aku di sisi zon hamba aku dengan aku. Kalau hamba aku zon baik, aku akan lakukan perkara yang baik. Zon di hati Allah Ta'ala terima taubah dan amal. Allah Ta'ala akan terimalah taubah dan amal. Kena zon yang baik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yakin. Kita tak yakin sebelah kita. Tapi di sisi Allah kita yakin Allah Ta'ala terima jikalau betul-betul sempurna syarat dan rukun taubah. Kita yakin Allah Ta'ala terima. Yang kita berdoa supaya Allah Ta'ala terima, kita tak yakin kita ni, kita tak yakin kita ni cukup tak segala syarat dan rukun taubah. Sebelah kita. Kita yakin doa akan diperkenankan. Sebab Allah perintah ud'uni astajib lakum.
Doa oleh kamu akan daku, niscaya aku akan perkenan. Kita yakin Allah akan terima doa. Yang kita tak yakinnya, doa kita tu cukup syarat ke tidak? Zon di hati kita cukup syarat. Kita makan halal, pakai halal, suruhan Allah dikerjakan, larangan Allah ditinggalkan. Kita mohon pada Allah pada waktu-waktu yang mustajab. Ada ni. Ini hak sebelah kita. Tapi pasti ke tidak belah kita tu? Mudah-mudahan. Tapi kita yakin Allah akan terima doa jikalau sebelah kita tu lengkap syarat dia. Kita yakin taubah pasti Allah Ta'ala terima kalau cukup syarat. Tapi kita tak yakin sebelah kita. Sebab tu kita mohon Allah Ta'ala supaya Allah Ta'ala terima taubah aku. Walaupun tak dapat tiada, pasti Allah Ta'ala akan terima taubah hambanya, yang mana apabila taubahnya sempurna segala syarat dan rukun. Inilah ni apabila sempurna segala syarat rukun taubat itu, nescaya sah ia taubah dan tak dapat tiada diterima dia akan taubah, mesti Tuhan terima. Perkataan Abul Hasan Al-Ash'ari. Perkataan Abul Hasan Al-Ash'ari, Imam Ahli Sunnah wal Jamaah dalam Usuluddin. Ash'ari dengan Al-Maturidi, Imam Ahli Sunnah Jamaah dalam bab Usuluddin. Tetapi imam-imam muktabar ini bukan hanya mereka satu-satu bidang, bukan, tetapi tertonjol mereka pada satu-satu bidang. Imam Syafi'i ini pekoh je. Mana tauhid dia, mana tasawuf dia. Ini imam muktabar. Ada ni. Tapi tertonjol. Sebab pada masa tu yang timbul khilafnya pekoh. Tauhid kenapa tidak tertonjol? Sebab pada masa awal Islam tauhidnya solid. Tauhid solid. Satu jalan. Ada ni. Pada masa Khulafaur Rasyidin solid akidah. Lepas tu Khalifah Bani Umayyah solid akidah. Abbasiyah telah timbul bagai-bagai fahaman akidah terpesong. Jadi pada masa Imam Syafi'i itu solid bab akidah. Hak banyak timbul khilafnya bab fiqh. Tertonjol Imam Syafi'i di antara imam muktabar fiqh. Kurung yang keempat tertonjol Imam Asy'ari Al-Maturidi. Kerana masa itu timbul bagai-bagai fahaman akidah yang terpesong. Tertonjol mereka kerana diangkat oleh imam-imam muktabar yang lain. Bukan mereka yang mengangkat diri. Macam Imam Syafi'i lah. Bukan Imam Syafi'i yang Isytihar. Akulah sebagai pengasas mazhab. Tidak. Pandai ni. Allah tonjolkan Imam Syafi'i dengan dituruti oleh imam-imam muktabar. Allah tonjolkan Imam Asy'ari Maturidi diikuti oleh imam-imam yang muktabar. Satu-satu bidang. Tapi bukan kata imam-imam ni hanya satu bidang, bukan. Bukan macam kita ni kadang-kadang bicara satu-satu bidang. Bicara bab fiqh, Allah punyalah kemah, mantap. Padu dia panggil. Bicara bab tauhid pun orang nak. Bicara bab tasawuf bunyi macam hebat aje. Bicara bab fiqh nampak tak erti. Bicara bab tauhid nampak tak masuk. Itu kita. Imam muktabar mereka lengkap. Cuma tertonjol dia. Tertonjol imam-imam pada satu-satu bidang pada masa-masa tertentu. Jadi hak kata sempurna syarat rukun taubah ni tak dapat tiada diterima, itu perkataan Abul Hasan Al-Ash'ari. Dan berkata Imamul Haramain guru pada Imam Ghazali rahimahullah, yang mana dalam mazhab Syafi'i fiqhnya bermazhab Syafi'i, dan juga di antara imam dalam mazhab dalam Usuluddin Imamul Haramain.
Dan juga dalam pekohnya bermazhab Syafi'i. Dan Al-Qadi Abu Bakar Al-Bakillani. Qadi Abu Bakar Al-Bakillani. Kalau dalam pekoh dipanggil Qadi Husain. Qadi Abu Bakar Al-Bakillani, bahawasanya diterima taubah itu dengan zon juga tak yakin. Sempurna ni syarat taubah, sempurna rukun taubah, sah taubah, diterima ataupun tidak dengan zon juga, bukan dengan yakin, bukan dengan tak dapat, tiada daripada diterima akan ditidak. Jadi kata Imamul Haramain, kata Al-Qadi, sempurna segala syarat dan rukun taubah, nescaya sah taubah. Sah satu peringkat, terima satu peringkat pula. Hak pandangan Abul Hasan Al-Asy'ari, tak dapat tiada, Allah Ta'ala akan terima, kerana itu janjian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Imamul Haramain, kata Al-Qadi, sempurna syarat, sempurna segala syarat dan rukun taubah, sah taubah, diterima ataupun tidak, diterima taubah itu dengan zon jua, mana berat di hati akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yakin tak dapat tidak? Ada. Ini kata Imamul Haramain dan juga Al-Qadi Abu Bakar Al-Bakillani. Ini di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kewajipan kita adalah menyempurnakan syarat dan rukun taubah. Itu sebelah kita. Kewajipan kita menyempurnakan segala syarat dan rukun taubah. Dan kita mengharap, berdoa, memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala terima taubah kita. Di sisi Allah, yakin pasti taubah diterima, itu satu pandangan. Tak yakin, zon taubah diterima, itu pada satu pandangan. Itu di sisi Allah. Di sisi kitanya, kewajipan menyempurnakan syarat taubah, kewajipan menyempurnakan rukun taubah. Taubah dengan taubah yang nasuha. Ya ayyuhallazina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang beriman, bertaubahlah kepada Allah sebagai taubah yang sebenar-benarnya. Taubah yang kembali kepada ilmu. Dengan taubah yang sebenar, itu kewajipan sebelah kita, doa kita, besar harapan kita, taubah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bermula khilaf ini, yakin taubah diterima satu pandangan, zon taubah diterima satu pandangan, pada taubah orang Islam, yakni taubah daripada segala dosa selain dari dosa kufur. Adapun taubah kafir dengan masuk Islam, maka diterima akan dengan putuh, tak dengan putuh, mana pun dengan tak ada khilaf. Bicara ni sempurna syarat taubah, rukun taubah, sah taubah. Tuan terima tak terima satu pandangan, yakin tuan terima satu pandangan, zon saja. Ini taubah orang Islam daripada dosa selain daripada dosa syirik. Adapun taubah orang kafir daripada dosa syirik dengan mengucap dua kalimah syahadah, itu yakin Tuhan terima tanpa ada khilaf di kalangan ulama. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina futuhal arifin, Allahumma allimna ilma aqdamin, wa fahimna famas sabiqin, warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.